Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa bersyukur dan juga bertakwa kepadanya. Dan juga syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi izin untuk kita menikmati bulan Ramadan, yang mana kita telah pun melepasi sepertengahan bulan Ramadan. InsyaAllah pada peluang ruang yang ringkas ini, InsyaAllah saya ingin berkongsi berkenaan dengan Nuzulul Quran, sempena dengan peristiwa Nuzulul Quran, turunan Al-Quran 17 Ramadan. Walaupun tarikhnya masih lagi menjadi perbahasan ulama, tapi kita ambil manfaat ataupun intibar daripada Nuzul Al-Quran ini, insyaAllah. Saya baca daripada kitab Mana' Khalil Qattan, itu Mabahis fi Ulumul Quran, ataupun dimelayukan cara mudah memahami Al-Quran, pada bab yang ketujuh, iaitu turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang juga menyatakan kedudukannya yang tinggi kepada penghuni langit dan juga penghuni bumi. Turunnya Al-Quran pertama-tamanya pada malam Lailatul Qadar merupakan berita kepada para penghuni langit, iaitu malaikat, tentang kemuliaan umat Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalah barunya agar menjadi umat yang paling baik bagi manusia. Turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap, maknanya pertamanya malam Lailatul Qadar turun ke langit, Baitul Lauhul Mahfuz, dan kemudiannya ataupun disebut adalah sebut Baitul Mahmur. Kemudiannya turun yang kali kedua secara bertahap munajjaman, berbeza dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Turun secara berperingkat, berbeza dengan kitab-kitab sebelumnya, sangat mengejutkan orang dan menimbulkan syak terhadapnya, sebelum jelas bagi mereka rahsia hikmah ilahi yang ada di sebalik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima risalah besar ini dengan cara sekali langsung, dan kaumnya pun yang sombong dan keras kepala dapat tunduk kepadanya. Wahyu turun beransur-ansur demi menguatkan hati Rasul dan menghiburkannya sesuai dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang berlaku, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya. Kemudiannya adalah dalil turunnya Al-Quran sekaligus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayah, iaitu ayat yang menyatakan berkenaan dengan bulan Ramadan, yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah.
surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudiannya firman Allah di tempat yang lain, suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadr ayat yang pertama. Ayat-ayat di atas tidak saling bercanggah, kerana malam yang diberkati dalam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi zahir ayat itu bercanggah dengan realiti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Dalam hal ini para ulama terbahagi kepada dua mazhab ulama. Ini mazhab dalam bab ini, bukan mazhab yang seperti Maliki, Syafi'i, bukan. Ini mazhab dalam bab penurunan Al-Quran. Ataupun yang mudahnya, kalau mazhab yang besar, kita sebut dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sejumlah ulama, kemudiannya dipegang oleh jumhur ulama. Jumhur ini majoriti ulama pegang dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga-tiga ayat di atas, iaitu turun Al-Quran itu sekaligus ke Baitul Izzah di langit, Baitul Izzah di langit dunia, untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahawa betapa besar masalah ini. Kemudiannya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, secara berperingkat, secara bertahap selama 23 tahun. Sebagian ulama mengira bahawa lamanya Al-Quran itu diturunkan 20 tahun. Ada ulama kata 23, ada ulama kita kata 20 tahun. Sebagian yang lain pula mengiranya selama 25 tahun. Kat mana perbezaan itu? Perbezaan itu berlaku kerana mereka dalam mengira lamanya Rasulullah SAW tinggal di Makkah setelah ia diutuskan oleh Allah. Apakah 13 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun? Namun mereka bersepakat bahawa ia duduk di Madinah sesudah hijrah itu selama 10 tahun. Maknanya sekarang ini jumhur ulama bersepakat baginda SAW tinggal di Madinah sebelum wafat, selepas hijrah 10 tahun. Cuma berbezanya khilaf mereka, perbezaan pendapat mereka, baginda tinggal di Makkah selepas diturunkan wahyu, sama ada 13, 10 ataupun 15. Kemudiannya kalau lihat di Al-Itqan, Al-Itqan ini juga kitab ulumul Quran karangan Imam As-Suyuti, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringi baginda sejak baginda diutus sampai wafatnya. Selama 13 tahun baginda di Makkah, selama itu pula wahyu turun kepadanya. Sesudah hijrah, baginda menetap di Madinah selama 10 tahun. Ia wafat dalam usia 63 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Kemudiannya pendapat yang pertama ini, pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini disokong dengan hadis-hadis ataupun riwayat yang lain, seperti mana contoh iaitu pertamanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran diturunkan sekali langsung ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian selepas itu diturunkan selama 20 tahun. Hadis riwayat Hakim, Al-Baihaqi dan juga An-Nasa'i. Kemudian dia membacakan ayat, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Surah Al-Furqan ayat 33.
Kemudiannya saya ambil contoh banyak lagi pendapat-pendapat, tapi kita terus kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana pendapat ini iaitu Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudiannya turun berperingkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala pendapat yang kedua pula iaitu diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, iaitu Amir bin Syarahil, termasuk tabi'in besar dan salah seorang guru Abu Hanifah, imam fiqh, mazhab fiqh Abu Hanifah yang terkemuka, juga pakar hadis dan juga fiqh, wafat pada tahun 109 Hijrah. Yang mana dia pendapat ini dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga-tiga ayat Syahr Ramadan, Inna Anzalna sebagainya, iaitu mula-mula turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar, itu malam bulan Ramadan, malam yang diberkati. Kemudiannya diturunkan secara bertahap sesuai dengan pelbagai peristiwa yang mengiringinya selama lebih kurang 23 tahun. Dengan pendapat kedua ini, iaitu Al-Quran turun dengan sekali cara sahaja, iaitu turun secara bertahap berperingkat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Surah Al-Isra ayat 106. Kemudiannya orang-orang musyrik yang diberitahu bahawa kitab-kitab samawi terdahulu turun sekaligus secara langsung, maka mereka nak Al-Quran juga turun sebagaimana kitab-kitab samawi sebelumnya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bihi fuadaka wa rattarnahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali, dengan sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan secara beransur-ansur, itu kerana kami hendak menetapkan hatimu wahai Muhammad dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu per satu. Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Surah Al-Furqan ayat 32 hingga 33. Seterusnya juga adalah dalam bab nuzul Quran ini juga ada satu lagi pendapat berkenaan dengan penurunan Al-Quran, iaitu pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang ketiga ini Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam Lailatul Qadar, atau 20 atau 25 malam Lailatul Qadar, sesuai dengan perbezaan pendapat yang terdahulu tentang lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah, di mana pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya, dan jumlah untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Ini merupakan hasil ijtihad sebahagian mufassir, namun ianya tidak ada dalil yang kukuh. Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang mengatakan bahawa selama Rasulullah SAW hidup, maka selagi itulah setiap tahun turun pada malam Lailatul Qadar kepada baginda. Akan tetapi daripada ketiga-tiga pendapat ini, pendapat yang pertama yang menyatakan bahawa Al-Quran pertamanya turun sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian yang turun secara munajjaman, secara berperingkat, secara bertahap kepada baginda selepas itu.
Itu nak katanya berkenaan 2 kali turun Al-Quran ini. Seterusnya adalah nak bagi tahu berkenaan dengan hikmah. Kenapakah Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat? Al-Quran turun secara berperingkat. Pertamanya adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia. Baginda menghadapi satu kaum yang memiliki sikap dan watak yang amat keras. Baginda dicabar oleh orang-orang yang berhati batu, berperangai kasar dan keras kepala. Mereka sentiasa mengganggu dengan pelbagai macam gangguan dan keganasan. Padahal dengan hati tulus ikhlas, baginda ingin menyampaikan segala yang baik kepada mereka. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman dengan keterangan Al-Quran ini. Surah Al-Kahfi ayat ke-6. Wahyu turun kepada Rasulullah SAW daripada waktu ke waktu sehingga dapat meneguhkan hati baginda terhadap kebenaran dan memperkukuhkan azamnya untuk tetap melangkahkan kaki di jalan dakwahnya tanpa menghiraukan perlakuan jahil yang ia hadapi daripada masyarakatnya sendiri, kerana yang demikian itu hanyalah seperti asap yang akan segera lenyap. Itu hikmah pertama, iaitu untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Wahyu-wahyu turun kepada baginda, wahyu turun dengan sebab peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang mana kita boleh baca daripada asbabun nuzul. Kemudian hikmah yang kedua iaitu cabaran dan mukjizat. Orang-orang musyrik sentiasa berada dalam kesesatan. Mereka sering memberikan soalan dengan maksud melemahkan dan mencabar untuk menguji kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta hal yang batil dan tidak logik, seperti bertanya tentang hari kiamat. Contohnya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Surah Al-A'raf ayat 187. Mereka mohon agar disegerakan azab. Surah Al-Hajj ayat 47. Dan mereka minta kepadamu agar azab itu disegerakan. Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan kepada mereka suatu kebenaran dan jawapan yang amat tegas atas soalan mereka itu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Furqan ayat 33, "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Surah Al-Furqan ayat 33. Maksudnya daripada ayat ini, setiap mereka datang kepadamu dengan soalan-soalan pertanyaan yang pelik-pelik, kami datangkan kepadamu jawapan yang benar dan lebih hebat daripada soalan-soalan yang batil itu. Itu hikmah yang kedua. Dan kemudiannya hikmah yang ketiga, penurunan Al-Quran secara berperingkat ini iaitu memudahkan hafazan dan juga pemahaman. Al-Quran turun di tengah-tengah ummah yang buta, tidak pandai membaca dan menulis. Yang menjadi catatan mereka adalah hafazan dan daya ingatan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang cara penulisan bagi membolehkan mereka menulis dalam buku, kemudian menghafaz dan memahaminya seperti kita pada hari ini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul yang berasal daripada antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Itu nak katanya diturunkan Al-Quran ini untuk mudah para sahabat menghafaz dan juga memahami setiap ayat-ayatnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada mushaf yang dikenali sebagai tafsir Ali dan sebagainya. Yang mana isu ini dia berlanjutan kepada peristiwa penulisan Al-Quran. Sebab bila nak melihat Al-Quran, ada tulisan mushaf itu yang diconteng, yang tulis sekian. Contohnya hafizu ala salawati was salatul wusta. Ada yang menulis hafizu ala salawati was salatul wusta wa hiya salatul asr. Sedangkan wa hiya salatul asr itu ialah tafsiran kepada salatul wusta yang disebutkan dalam ayat tersebut. Untuk kemudiannya, hikmah yang keempat penggunaan Al-Quran secara bertahap berperingkat munajjaman ini, iaitu sesuai dengan peristiwa dan proses dalam penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama baru, sehingga sekiranya Al-Quran tidak memberikan strategi hebat yang dalam membina kembali kerosakan dan kerendahan martabat mereka. Setiap yang berlaku suatu peristiwa di tengah-tengah mereka, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu bagi memberikan kejelasan hukumnya, membimbing mereka dan meletakkan dasar-dasar perundangan bagi mereka yang sesuai dengan situasi dan keadaan. Yang demikian itu menjadi ubat mujarab bagi hati mereka. Kita cuba tengok bagaimana pengisian ataupun penurunan Al-Quran. Yang pertamanya adalah pada awalnya Al-Quran meletakkan asas-asas keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat, serta hubung kaitnya dengan hari kebangkitan, pembalasan, syurga dan neraka. Untuk itu Al-Quran memberikan bukti-bukti yang kuat sehingga akar-akar keyakinan kepada berhala tercabut daripada jiwa orang-orang musyrik, lalu digantinya dengan akidah iman ataupun akidah Islam yang sedang tumbuh berkembang. Dan seterusnya Al-Quran mengajarkan tentang akhlak mulia yang dapat membersihkan jiwa, meluruskan kebengkokannya dan menegah perbuatan yang keji dan mungkar demi tercabutnya akar kerosakan dan kejahatan. Ia menjelaskan kaedah-kaedah halal dan haram sebagai asas agama dalam hal makanan, minuman, harta benda, kehormatan dan juga nyawa. Kemudiannya setelah disyariatkan kepada mereka kewajipan-kewajipan agama, rukun-rukun Islam yang dapat menjadi kewajipan rukun Islam yang dapat menjadikan hati mereka penuh dengan iman, ikhlas kepada Allah dan hanya menyembah kepadanya, tidak mempersekutukannya. Kemudian secara bertahap mengarah kepada penyelesaian bagi penyakit-penyakit masyarakat yang sudah sebati dalam jiwa mereka. Dan kemudiannya adalah Al-Quran juga turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku terhadap kaum muslimin dalam perjuangan panjang demi meninggikan kalimah Allah. Untuk hal-hal seperti itu ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Sekiranya dikaji tentang ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah, juga kaedah-kaedah hukumnya. Dalam Al-Quran ada pembahagian surah Makkiyah, surah Madaniyah, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Perkara ini kan nak cerita pada sesi ini terlampaulah panjang. Maka cukup mengetahui bagaimana namanya kaedah Makkiyah dan Madaniyah. Itu nak kata besarnya, luasnya ilmu Al-Quran ini. Okey. Seperti contoh juga dalam bab penurunan secara bertahap ini, cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan
cuba kita sama-sama renung ayat berkenaan dengan pengharaman arak. Bagaimana kaedahnya, bijaknya strategi dan juga hikmah diturunkan ayat-ayat Quran ini, perintah pengharaman arak ini secara berperingkat. Kemudiannya adalah hikmah yang keempat tadi, iaitu sesuai dengan peristiwa dan apa yang berlaku di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan penurunan Al-Quran sesuai dengan peristiwa nuzul Al-Quran pada hari ini. Maka mudah-mudahan kita jadikan peristiwa ataupun nuzul Quran ini sebagai, orang kata apa, meletakkan Al-Quran di tempatnya yang sesuai, iaitu yang tertinggi dalam diri kita, dan juga melebihkan Al-Quran berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Terutamanya kita sudah pun berada di bulan Ramadan ini, maka masa inilah masa yang sesuai untuk kita pecut. Mudah-mudahan juga yang penting sekali kita dapat istiqamah. Hadis Nabi SAW sebut baca Al-Quran itu dapat 10 pahala. Bukannya alif lam itu satu pahala, tapi alif itu satu pahala, lam itu satu pahala, mim itu satu pahala. Yang 30 pahala daripada alif lam mim. Mudah-mudahan kita dapat rebutlah ganjaran tersebut. Kemudian saya tutup dengan sekali lagi nak bercerita berkenaan dengan faedah turunnya Al-Quran secara berperingkat dalam pendidikan dan pengajaran. Buku ini tuliskanlah sekali dari kesimpulan penurunan Al-Quran. Jadi ada hikmah yang kelima. Tadi saya baca sampai hikmah keempat. Hikmah kelima, penurunan Al-Quran selepas penurunan Al-Quran sesuai dengan peristiwa. Yang kelimanya adalah hikmahnya tidak disyaki bahawa Al-Quran Al-Karim diturunkan daripada Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran yang turun secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW dalam rentang waktu lebih daripada 20 tahun ini, ayat-ayat yang turun dalam wahyu dalam waktu-waktu tertentu, orang-orang membacanya dan mengkajinya surah demi surah. Apabila mereka mendapati rangkaian yang tersusun secara tercermat sekali dengan makna yang saling berkait dengan gaya bahasa yang sangat indah, ayat demi ayat, surah demi surah yang saling berhubung kait bagaikan mutiara indah yang belum pernah ada bandingnya dalam perkataan manusia. Itu katanya. Ini dan Quran sebut yaqulu naftara qul fa'tu bi'ashri muswarin. Cabaran Allah SWT, orang kafir datangkan 10 surah seperti mana Al-Quran. Juga kita pernah dengar cerita bagaimana Musailamatul Kadzab bila macam ni dia cuba cabar dengan buat suratul Difda, surah katak. Tu katanya begitu. Okey. Kemudian saya tutup perkongsian ringkas ini berkenaan nuzul Quran, iaitu faedah turunnya Al-Quran secara peringkat dalam pendidikan dan juga pengajaran. Proses belajar mengajar itu berasaskan kepada dua perkara, iaitu perhatian terhadap tingkat pemikiran pelajar, pengembangan potensi akal, jiwa dan jasmaninya dengan metod yang dapat membawanya ke arah kebajikan. Dengan hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu, kita melihat adanya suatu kaedah, suatu metodologi yang berfaedah bagi kita dalam melaksanakan kedua asas tersebut sebagaimana di atas. Sebab turunnya Al-Quran telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan bersifat semula jadi bagi membaiki jiwa manusia, meluruskan perangainya, membentuk kepribadian secara sempurna sehingga jiwa itu tumbuh di atas dasar yang kukuh dan mendatangkan hasil yang elok bagi kebaikan umat manusia seluruhnya dengan izin Tuhannya. Proses bertahap bagi turunnya Al-Quran merupakan sokongan paling berharga bagi jiwa manusia.
dalam usaha menghafaz Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya. Tu maknanya di sini pertamanya kita hafaz Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita pelajari apa Al-Quran, kita fikirkan Al-Quran ataupun tadabbur Al-Quran, dan kemudiannya kita mengamalkan Al-Quran yang kita baca tersebut. Sistem belajar mengajar yang tidak mengambil kira terhadap tingkat kemampuan pemikiran pelajar atau tidak memperhatikan pertumbuhan aspek-aspek kepribadian yang bersifat intelektual, rohani, jasmani, maka ia sistem pendidikan yang gagal dan tidak akan memberikan ilmu pengetahuan kepada umat selain hanya menambah kebekuan dan keterbelakangan. Maknanya di sini disebutkan kepada kita bahawa bagaimana menjadi seorang guru, kenalah bagi sesuatu bahan yang dibagikan kepada pelajar itu sesuai dengan tingkatan pelajar tersebut, dan juga janganlah tambah beban mereka di luar kemampuan mereka dengan menghafaz dan memahami, berbicara dengan mereka sesuatu yang tidak dapat mereka fahami, ataupun tidak memperhatikan keadaan mereka dengan upaya mengubati keganjilan perilaku atau kebiasaan buruk muridnya. Maknanya di sini dipraktikan, diterjemahkan kepada pendidikan, pelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Untuk mudah-mudahan, sebab kita semua adalah guru, kalau tak guru di sekolah, guru rasmi, kita juga guru kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita di rumah. Sebagai penutup ilahi dan hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap merupakan contoh paling baik bagi penyusunan kurikulum pengajaran, memilih metodologi dan menyusun buku pelajaran. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat sedikit sebanyak dan juga menambahkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada intipati Al-Quran dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah ia hadir kepada kita di hari kiamat nanti dengan memberikan syafaat kepada kita di saat tiada lagi syafaat yang lain yang boleh bantu kita daripada keluar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Salam nuzul Quran dan juga salam badal kubra. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik sebanyak hidup kita di muka bumi ini. Ampun dan maaf ada salah dan silap. Insya-Allah ada peluang rezeki kita bersua lagi di masa akan datang. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.